Okey, kita teruskan tajuk sebatian karbon. Hari ini cikgu nak masuk sifat fizik dengan sifat kimia hidrokarbon ya. Sifat fizik dengan sifat kimia hidrokarbon. Okey, so kalau kita tengok okey sifat fizik dengan sifat fizik antara siri homolog. Okey, kita tengok satu-satu ya. Okey, sifat fizik alkana, alkina, alkuna. Okey, tiga-tiga ni adalah hidrokarbon. Okey, hidrokarbon. Okey, ahli siri alkana, alkina, alkuna terdiri daripada molekul yang neutral. Maknanya dia tak ada charge lah. Okey, kenapa molekul neutral? Kenapa kita kata molekul neutral? Okey, maknanya tak ada charge kan? Kenapa dia tak ada charge? Kenapa dia tak ada charge? Okey, kenapa? Sebab dia sebatian kovalent. Dia terbentuk melalui perkongsian elektron. Okey, bila berkongsi, maka dia membentuk molekul yang neutral. Neutral ni maknanya dia tak ada charge. Okey, kalau kita tengok sebatian ion kan ada charge kan? Charge positif, charge negatif. Maka dia tak ada. Okey. Alkana, alkina dengan alkuna ini mempunyai sifat fizik sebatian kovalent seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2.0. Sifat fizik sebatian karbon ni kita belajar dah. Masa tingkat tepat hari tu di bawah tajuk ikatan kimia. Ikatan kimia. Okey, di mana kalau kita tengok balik, maknanya dari segi sifat fizik dia lebih kurang sama. Alkana, alkina dengan alkuna. Sama macam mana? Dari segi keterlarutan, mana dia larut dalam pelarut organik tetapi tidak larut dalam air. Bila kita sebut perkataan pelarut organik, maka kena ingatlah pelarut organik ni apa dia? Okey, bagi cikgu satu contoh pelarut organik. Siapa boleh bagi contoh kat cikgu satu pelarut organik? Hidrogen peroksida. Tak. Pelarut organik. Ingat balik tajuk 5 hari tu. Lama sangat dah dok. Cikgu. Ya. Trichloroethana. Boleh. Okey. Trichloroethana. Okey, ataupun kita boleh kata 1 trichloro. Okey ni, ya Allah. Kloro tu pai. Trichloroethana. Okey. Ataupun kita boleh kata metil benzina. Ni masa PT3 hari tu belajar ni, menengah rendah tu. Skala menengah rendah tu awak mudah ingat. Metil benzina. Lagi ke apa lagi? Propanon. Okey, tu antara contoh-contoh, ada banyak lagi ni. Okey, awak boleh tengok lah ni. Okey, ni antara contoh-contoh pelarut organik. Okey, kalau kita ingat dalam tajuk tajuk ikatan kimia ni, pelarut ada dua. Ada dua pelarut. Okey, satu dia panggil pelarut organik. Yang kedua air. Okey. Kemudian tidak larut dalam air. Kekondisian elektrik tidak boleh mengkondisikan elektrik dalam semua keadaan. Apa makna keadaan ni? Semua keadaan ni. Tak boleh dalam pepejal, tak boleh dalam cecair, tak boleh dalam gas. Okey. Takat lebur dan takat didih dia rendah. Tetapi apabila bertambah saiz molekul, maka takat lebur, takat didih bertambah. Dan ketumpatannya dia kurang tumpat daripada air. Bila kita tengok dia tak larut dalam air, lepas tu dia kurang tumpat daripada air, maka daripada sini awak boleh bayang bahawa sini bila awak letak hidrokarbon ni campur dengan air dalam satu bekas, katakanlah ni air, dalam satu bekas, kita akan nampak H hidrokarbon HC hidrokarbon ataupun HK hidrokarbon, dia akan terapung di atas permukaan air. Sebab apa dia terapung? Sebab dia tak larut.
Yang kedua, dia kurang tumpak daripada air. Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tanya. Tak ada, okey. So, bila ada, okey, yang ni cikgu nak jadikan, okey, tak apa sebenarnya kita boleh tengok ni. Okey, tengok sebentar. Tengok sebentar ni. Okey, cikgu nak tanya kat dalam fizik. Sekejap lagi. Kita nak bincang aktiviti 2G ni. Tengok sebentar. Jadual 2.10 dengan jadual 2.11. Dan cuba awak nyatakan keadaan fizik, okey, pada suhu bilik untuk semua, okey, alkana dengan alkina di dalam jadual. Okey, dah ke? Dah ke tu? Sudah ke belum? Belum ke? Okey. Kalau dah siap bagi tahu ya. Okey dah? Dah. Okey, yang pertama kita kena buat apa? Kita kena tentukan suhu bilik ni, betul tak? Okey, suhu bilik katakanlah kita letak suhu bilik ni 27. 27 degree Celsius. Okey. Takat lebur ni di mana proses pepejal menjadi cecair. Takat didih ni di mana cecair menjadi gas. Okey. Jadi di sini kita pun letak 27 duk mana? Duk sini. Satu-satu letak. Ni duk sini juga. Okey ni duk sini juga. Okey, sifat duk sini juga 27. C5 duk sini 27. Sini duk sini 27. C7 duk sini 27. Okey, boleh? Okey, buat gitu kah? Jadi C1 hingga C4 ni oleh kerana 27 ini, okey, suhu 27 ini lebih tinggi berbanding takat didih dia, maka C1 dengan C4 keadaan fiziknya adalah gas. Gas. Okey. Manakala C5 dengan C6 ni nampak tak? 27 berada di antara takat lebur dan takat didih. Maknanya pada suhu 27, C5, C6, C7 ni dia dah lebur dah. Cuma dia tak jadi gas. Jadi keadaan zarahnya apa dia?
Cecair. Cecair. Okey, cecair. Okey, sama juga kat sini. Kita letak 27 kat mana? 27 duduk sini. 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 Okey. So, C2 dengan C hingga C4. C2, C3, C4 keadaan zarah dia apa dia sini? Gas. Gas. Okey. Alia Batrisya okey? Okey cikgu. Okey. Okey. Untuk C5 sini C7 ni, apa keadaan zarah dia? Cecair. 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 Okey. Okey, beres gitu. Okey, boleh faham kan? So, soalan dia, lengkapkan jadual. Kita dah lengkap dah. Berdasarkan data dalam jadual 2.1 dengan 2.10 dengan 11. Okey, nyatakan dan terangkan 3 ciri homolog yang ditunjukkan oleh Alkana dan Alkina. Okey, nyatakan dan terangkan. Okey, 3 ciri. Okey, ciri homolog. Apa dia kat sini kita boleh kata? Okey, yang pertama apa di sini? Apa yang kita nampak? Cuba dapat perkaitan ni. Formula. Formula. Okey, formula. Okey, apa yang awak nampak tentang formula? Apa awak nampak tentang formula? Nampak ke apa? Yang pertama boleh kata ke dia? Apabila bilangan atom karbon kan per molekul. Okey. Alkana dan alkina bertambah saiz molekul. Apa yang berlaku pada saiz molekul? Bertambah. Okay. Bila kita lukis C1, gini je. Bila cikgu lukis C2, setara tu. Dia punya saiz dia. Kalau C3, lebar lagi. Okay. Okay. Kalau C4, lagi lebar. Maknanya saiz dia, kalau besar ni, jadi besar ni. Jadi besar ni. Jadi besar ni. Itu yang dikatakan apabila bilangan atom karbon per molekul alkana dengan alkina bertambah, saiz molekul bertambah. Okey, yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Dia nak 3 je. Tengoklah takat lebur, takat didih ni. Nampak tak? Apabila bilangan atom karbon per molekul bertambah, apa yang berlaku kepada takat lebur dan takat didih? Bertambah. Jadi ayat lebih kurang sama dengan nombor 1. Okey. Apabila bilangan atom karbon per molekul, okey, alkana dan alkina bertambah, maka takat lebur dan takat didih bertambah. Kalau dia suruh terai, nak terai kan? Ni. Kenapa bertambah?
Kenapa bertambah? Okey. Takat lebu, takat didih bertambah, dia bergantung kepada daya antara molekul. Apa makna daya? Apa nama daya antara molekul? Antara molekul dengan molekul, dia panggil daya apa? Daya apa antara molekul? Kita ingat dah. Jadi bila tak, elektrostatik tu untuk ion, untuk molekul ni. Tak ingat? V Daya Van der Waals. okay. Apabila bilangan atom karbon per molekul alkana dengan alkina bertambah, maka takat lebu dan takat didih bertambah. Okey. Kerana kita track kerana apabila saiz bertambah, maka daya van der Waals antara molekul bertambah. Okey. So bila daya van der Waals antara molekul bertambah, maka banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya itu. Okay, boleh? Bila saiz dia besar, maka daya van der Waals kuat. Okay, jadi susahlah untuk putus. Jadi bila kita panah, kena panah pada suhu yang lebih tinggi. Okey, barulah ikatan itu boleh putus. Boleh faham situ? Boleh faham situ? Boleh. Boleh. Yang ketiga? Yang ketiga? Cikgu cari colour lain pula. Yang ketiga. Nak tulis ke apa yang ketiga? Yang nak tiga, okey? Yang ketiga. Cuba tengok dari segi keadaan Zara, keadaan pada suhu bilik. Sifat. Gas kan? Dia dua gas tu tak? Betul? Betul. Ataupun kita boleh kata, apabila bilangan atom karbon per molekul alkana dan alkina bertambah, maka keadaan fizik girim berubah daripada gas kepada cecair. Boleh daripada gas kepada cecair. Ataupun kita boleh kata daripada C, daripada C1 hingga C4 gas. Dan bawah dia daripada C5, C6, C7, C5, C6, C7. Keadaan sarafnya adalah cecair. Okey. Jelas ke tu? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada cikgu. So, kalau tak ada, kita continue seterusnya ya. Continue seterusnya. Okey, sifat fizik alkohol dengan asid karboksilik. Alkohol dengan asid karboksilik ini dia bukan hidrokarbon. Kenapa dia bukan hidrokarbon? Sebab dia ada oksigen. Takat lebu, takat didih alkohol dengan asid karboksilik secara relatifnya lebih tinggi daripada alkana.
Okey. Keterlarutan alkohol dengan asid karboksilik dalam air berkurang apabila saiz molekul bertambah. Maknanya dia larut. Cuma bila saiz molekul bertambah, keterlarutannya akan berkurang. Okey, jadual menunjukkan sifat fizik alkohol dengan asid karboksilik. Okey, takat didih untuk alkohol, takat didih rendah dan meningkat dengan peningkatan bilangan atom karbon per molekul. Asid karboksilik pun sama, rendah dan meningkat dengan peningkatan bilangan atom karbon per molekul. Sama juga alkana tadi, rendah dan meningkat apabila bilangan atom karbon per molekul bertambah. Keadaan fizik, 11 ahli pertama alkohol wujud sebagai cecair. Maknanya tak ada gas lah. Dia start dengan cecair. Okey, asid karboksilik pula 9 ahli pertama wujud sebagai cecair. Okey. Kemudian metanol, etanol dan propanol terlarut campur dalam air pada semua kadar. Maknanya larut belakang dalam air. Keterlarutan berkurang dengan peningkatan saiz molekul. Yang ini pun sama, asid metanoid, asid etanoid dengan asid propanoid sangat larut dalam air. Keterlarutan dalam air berkurang dengan peningkatan saiz molekul. Okay, ini yang kita perlu tahu tentang sifat fizik dia. Okay, so kita tengok kat sini, Cik rasa boleh penuh lah ya. Okay, lengkapkan peta pokok ni. Okay, boleh penuh ni. Hidrokarbon. So, kemudian kita pergi kepada soalan ini. Okey, cikgu tinggal uji diri 2.2 ni sebagai homework untuk awak ni. Okey, jawab yang ni. Okey, so hari ni cikgu nak masuk sifat kimia dan salin pertukaran sebatian antara siri homolog. Okey, jadi daripada sini apa yang perlu tahu kat sini adalah nak menghuraikan sifat kimia dengan memahami ester melalui aktiviti. So, hari ni cikgu nak masuk 2.3.1 sahaja ni. Okey, sifat kimia. Okey, bila kita tengok siri homolog, kita belajar siri homolog kan ada 6 kan? Alkana, alkina, alkuna, alkohol, asid karboksilik dan juga ester. Okey, jadi kat sini kita ambil sifat kimia alkana dulu. Okey, apa yang kita perlu tahu tentang alkana? Setiap siri homolog mempunyai kumpulan berfungsi yang berbeza dengan siri homolog yang lain. Kumpulan berfungsi menentukan sifat kimia sesuatu siri homolog. Okay. Alkana adalah hidrokarbon tepu yang hanya mempunyai ikatan tunggal antara C dan C dan C dengan H. Alkana tidak reaktif kerana ikatan C dengan C dan C dengan H yang kuat dalam molekul memerlukan tenaga yang banyak untuk diputuskan. Walaupun alkana tidak bertindak balas dengan kebanyakan bahan kimia, alkana mengalami juga tindak balas, iaitu tindak balas ada 2 saja. Okey, tindak balas tak banyak untuk alkana, iaitu pembakaran dan juga penukar gantian. Jadi kita tengok satu-satu. Jadi bila ditanya sifat kimia bagi alkana apa dia? Okey, mengalami tindak balas pembakaran. Yang kedua, alkana mengalami tindak balas penukar gantian. Macam mana pembakaran, macam mana penukar gantian? Okey, kita tengok. So, apa yang dikatakan dengan tindak balas pembakaran? Sebut pembakaran, maka tak boleh lari dah lah. Dia mesti terbakar dengan oksigen. Okey, oksigen
Sekejap je masa 9:30. Cikgu sampai sini, sampai pembakaran je Okey, berlebihan dan juga terhad. Kalau berlebihan maknanya CH4 kalau react dengan oksigen hasilnya dua saja, karbon dioksida dengan air. Kalau oksigen tak cukup, boleh jadi karbon monoksida dengan air ataupun karbon dengan air sahaja. Okey, ada dua keadaan Ada dua keadaan. Maknanya sama ada dalam keadaan oksigen terhad ataupun oksigen tidak cukup ataupun keadaan oksigen yang cukup. Okey, yang cukup. Okey. Jadi kat sini dia bagi contoh untuk alkana. Untuk alkana. So sekarang ni kalau kita tengok alkana, kita boleh buat untuk siri hidrokarbon alkana yang lain. Contohnya katakanlah cikgu ambil propana. Okey. Boleh bagi kat cikgu formula kimia untuk propana? Hanan? Nurul Hanan? Kau tak ada dah. Dua orang tak ada ni. Cikgu tengok 29 orang je saat ni. Ada. Ada. Okey, berapa formula kimia untuk propana? Cikgu. Ya, C3H8. C3H8. Okey, bagus. C3H8. Bila kita nak buat persamaan, persamaan pembakaran dia, so tambah dah dengan O2. Hasilnya mestilah karbon dioksida dengan air. Okey, cikgu nak lihat macam mana nak imbang persamaan dia. Yang pertama dia kata seimbang C. So kita pun tengok C ada 3, maka dekat karbon dioksida ni nak susu C3, kita letak 3 depan. Lepas tu dia kata imbang H. Kita pun tengok H ada 8, macam mana H nak susu jadi 8, letak 4 depan. Okey, sedang C dah balance, H dah balance. Sekarang barulah kita imbang O dan anda boleh guna pecahan dia kata. Okey, macam mana imbang O? Kita pun bilang so. O kat sini 3 kali 2, O sini ne. O sini 4. Okey, ne tambah 4 sama dengan 10. Sini macam mana nak jadi 10? Letak 5. 5. Okey, letak 5. Boleh letak 5. Okey. Cikgu nak ayat macam mana pecahan. Katakanlah cikgu ambil butana. Butana C4, H berapa? 9. Butana C4H H10. 10. Formulaan dia kan CnH2n plus 2 kan. So tambah dengan O2 hasilnya adalah CO2 plus H2O. Mula-mula imbang C dulu. C4 letak 4. Okey, H10 letak 5. Okey, kita pun tengok kat sini U ada berapa. 4 kali 2, 8. 5 kali 1, 5. So 8 tambah 5 berapa? 13. So sini macam mana sudah 13? Letak 13 per 2. Tu dia kata pecahan pun boleh. Boleh Faham situ? Boleh faham ke situ? Boleh. Boleh Okey, so kita tengok apa dia bagi kat sini. Okey, kandungan utama gas asli adalah metana. Gas metana juga terhasil apabila bahan buangan organik terurai tanpa kehadiran oksigen. Oleh sebab metana mudah terbakar, dapat menyebabkan kebakaran di tempat buangan sampah di paya gambut. Ni untuk pengetahuan awak lah. Okey, kemudian dikata hidrokarbon molekul kecil seperti gas asli untuk kenderaan dan petrol adalah lebih kuat daripada udara. Oleh itu di stesen minyak, penggunaan telefon bimbit atau merokok semasa mengisi minyak adalah dilarang. Okey. Terangkan kewajaran larangan dengan mengaitkan sifat fizik dengan sifat kimia bagi hidrokarbon. Okey. Jadi dilarang ni sebab apa? Sebab hidrokarbon ni dia takat lebur takat diri dia rendah. Betul tak? Jadi bila takat lebur takat diri dia rendah, awak buka pam tu kan. Buka untuk pam tu nak buat isi minyak. Biasa kau tak isi minyak awak ni? Kan ada bau kan? Ada bau kan? Kalau buat tengah hari lagi ada bau. Berapa ada bau? Sebab petrol ni adalah hidrokarbon. Maka dia mudah
meruak. Okey, sebab takat lembut takat diri dia rendah. Kenapa takat lembut takat diri dia rendah? Kerana daya van der Waals antara molekulnya lemah. Okey, jadi dia jadi wak. Jadi bila awak guna ni, api ni dia mudah, hidrokarbon ni mudah terbakar. So dia boleh terbakar lah. Okey, cuma buat apa? Apa kaitan dengan telefon bimbit Siapa tahu? Apa kaitan dengan telefon bimbit? Adakah apa telefon bimbit ni yang menyebabkan mudah terbakar juga benda ni? Okey. Ni cari ni. Okey. Cikgu tanya hari Ahad nanti. Okay. Cikgu nak habis sikit lah. Penukar gantian Penukar gantian. Kita habis sikit. Okey. Tindak balas yang kedua iaitu penukar gantian. Okay. Untuk Alkana. Alkana ni kita tahu kan. Okey. Dia punya tepu dah. Kalau kita ada C, kat sini H, kat sini H, kat sini H, kat sini H. Penuh dah H. Macam mana nak masuk lagi? Kalau kita nak masuk klorin lagu mana? Nak masuk, kena lakukan tindak balas dia panggil penukar gantian. Kena ada hot tubik, barulah ada boleh masuk. Okey, boleh. Jadi, penukar gantian ini tindak balas dengan halogen. Contohnya klorin, bromin. Mesti dengan kehadiran cahaya matahari ataupun ultra ungu UV. UV ni sebenarnya untuk kita tak sesuai. Boleh menyebabkan kanser lah. Okey, tetapi untuk tumbuhan, untuk tindak balas ni memang no UV ni. Okey. Tindak balas penukar gantian berlaku apabila setiap atom karbon dalam molekul alkana digantikan satu demi satu oleh atom halogen sehingga semua atom hidrogen digantikan. Okey. Cahaya matahari atau UV diperlukan untuk memutuskan ikatan kovalen dalam molekul halogen iaitu seperti klorin untuk menghasilkan atom klorin. Okey, so kita tengok macam mana tindak balas dia. Okey ni. Apabila gas metana bertindak balas dengan klorin, berlebihan di bawah cahaya matahari, pelbagai molekul hasil tindak balas telah mengalami penukar gantian. Terbentuk. Pelbagai molekul hasil tindak balas telah mengalami penukar gantian. Persamaan tindak balas yang berlaku menunjukkan cara atom klorin daripada molekul klorin menggantikan atom hidrogen. Awak tengok buku teks ke ni? Serupa ke tidak tahu dengan buku teks hok baru ni. Macam mana dia terbentuk penukar gantian? Contohnya metana bertindak balas dengan klorin, maka apa yang berlaku kat sini dengan kehadiran ultraviolet, maka klorin ni jadi atom. Bila jadi atom, dia akan replace hidrogen satu. Lepas tu Cl pun masuk sini. Jadi Cl so lagi replace hidrogen pula. Masuk sini pula Cl. Cl so lagi. Replace ni pula. Sampai semua, hidrogen digantikan dengan Cl. Sehingga kita dapat CCl4. CCl4. Maknanya diganti so. Sebenarnya kan kalau kita tengok dari segi tindak balas sebenar dengan kehadiran ultraviolet, maka Cl ni dia akan jadi radikal. Radikal sebenarnya dia attack C, so H keluar. Bila H keluar, Cl ni pun masuk, H ni akan mari dengan Cl ni membentuk HCl. Jadi dia replace so sampai semua. Semua digantikan dengan Cl. Itu kita panggil tindak balas penukar gantian. Tindak balas penukar gantian ini antara alkana dengan halogen iaitu klorin dan juga bromin. Dia mesti kehadiran UV. Kalau tidak, tindak balas tidak boleh berlaku. Maknanya kalau kita nak buat tindak balas ni kat sekolah, kat makmal, kita kena letak bawah cahaya matahari. Barulah tindak balas boleh berlaku. So, kita berhenti setakat ni untuk hari ni dan jangan lupa tambah lagi satu aktiviti 2H untuk awak. Untuk awak ni. So cikgu nak tanya, baru ni dah hantar semua dah pelatihan yang cikgu minta tu?
Dah cikgu. Dah. Okey, nanti cikgu nak pergi kat nak pergi ambil lah dekat pondok jaga. Cikgu tak pergi lagi setakat ni. Okey, so kita berhenti setakat ni. Ada apa-apa soalan nak tanya cikgu? Apa-apa soalan nak tanya cikgu? Lain tak apa molek lah cikgu rasa ada dalam 26 orang.